Didik TV KPM. Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz ke mana ni Ustaz dengan sejadah ni? Saya nak pergi solat tarawih, Aiman. Oh, yelah Ustaz, kita dah nak masuk Ramadan dah ni. Saya pun nak pergi sembahyang tarawih juga, tapi saya nak pergi di masjid Damansara. Tengok tu cantik masjidnya. Ustaz nak ke masjid mana? Sama lah dengan saya. Lah, ya ke? Kalau macam tu Ustaz, maklumlah kereta saya besar. Kita naik sama-sama sekali, boleh Ustaz? Oh, Saya boleh, bawa Ustaz boleh. pergi ke Setuju. masjid sekali. Boleh Okey, Ustaz? jom. Kita pergi sama-sama. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Saya Aiman Sufian bersama dengan anda pada hari ini, dan macam biasa murid-murid, jaga penjarakan fizikal kita, pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman. Baik, kita nak memperkenalkan guru kita pada hari ini. Apa khabar Ustaz Ismail? Ya, Alhamdulillah, sihat. Masya Allah. Kenyang Ustaz. Makan more tadi kat masjid, sedap morenya. Ada mertabak, ada kari pap, ada air tebu. Kenyang pula ya. Kalau bolehlah hari-hari macam tu kan seronok kan. Ya. Orang kata sambil-sambil bertarawih tu boleh bermore juga. Baik Ustaz. Jadi pada hari ini Ustaz, apa yang akan kita pelajari? Tapi sebelum tu Ustaz, kita buat SOP dululah. Dipersilakan Ustaz, kita kenakan secair pembasmi kuman. Okey. Apa kaitannya lakonan kita tadi tu Ustaz dengan mata pelajaran kita pada hari ini Ustaz? Okey, Aiman. InsyaAllah murid-murid pada hari ini akan belajar berkaitan tajuk puasa. Lebih tertumpu kepada tajuk puasa Ramadan. Okey, puasa ni Ustaz, dia terdapat dalam salah satu daripada rukun Islam. Betul ke Ustaz? Ya, saya. Jadi ini yang perlu kita pelajari, dan kita nak tahu juga apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini. Dipersilakan Ustaz. Okey, antara objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah murid-murid akan mengetahui tentang definisi puasa dari sudut bahasa dan istilah. Seterusnya dapat membaca takrif, dapat membaca dalil berkaitan tentang pensyariatan puasa, dan juga akan menyentuh tentang syarat-syarat sah serta syarat wajib berpuasa. Okey, jadi ini perkara yang kita nak mempelajari pada hari ini. Betul Ustaz? Ya. Baik, jadi kita nak tahu siapa yang sebenarnya kena berpuasa. Adakah semua orang? Adakah baby dekat rumah tu pun kena puasa? Selepas ni Ustaz cerita, boleh? Okey, boleh. Para penonton, jangan ke mana-mana. Kita akan bersama lagi selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Alright, kembali bersama dengan saya Aiman Sufian Azman di Didik TV KPM bersama dengan Ustaz Ismail. Okey Ustaz, biasanya juadah. Bulan puasa ni, berbuka puasa tadi biasa makan apa Ustaz? Juadah buka puasa kita seperti biasalah Aiman. Ya. Dimulakan dengan makanan sunnah. Apa tu Ustaz? Buah kurma lah. Berkurma lah. Orang kata daging unta pun sedap lah. Okey, baik Ustaz. Jadi sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini, mungkin Ustaz boleh cerita sikit, apakah topik yang akan kita kongsikan pada hari ini Ustaz? Dipersilakan. Okey, baik Aiman. Terima kasih. Murid-murid di rumah, insyaAllah pada hari ini kita akan membicarakan topik berkaitan puasa yang mana ianya akan menyentuh perkara berkaitan tentang takrif, dalil, rukun puasa dan syarat sah puasa, dan yang terakhir kita akan menyentuh tentang perkara-perkara yang disunatkan sewaktu kita berpuasa. Alright. Setengah pada kita bila sebut pasal puasa, Ustaz nak diet. Nak jaga perut. Tapi sebenarnya Ustaz, apa takrif puasa di bulan Ramadan ni Ustaz? Silakan. Okey, tarikh puasa menurut bahasa atau manusami bitarif lughawi bermakna al-imsak. Amma tarifuhu syar'an al-imsaku 'anil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ma'an niyah. Jadi menahan diri daripada perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa seperti makan dan minum daripada terbit fajar sehinggalah tenggelamnya matahari disertakan dengan niat. Menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Ya. Okey, perkara yang membatal puasa tu Ustaz, nanti Ustaz cerita. Okey, murid-murid kita kat rumah pun nak tahu juga. Baik Ustaz, mungkin kita boleh lihat, telusuri apa yang terdapat di dalam Al-Quran menceritakan tentang puasa ni Ustaz. Ada tak? Ya. Dipersilakan Ustaz. Okey, antara dalil yang menunjukkan kewajipan berpuasa tertulis di dalam atau termaktub di dalam surah Al-Baqarah. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus-siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi itu dalil daripada Al-Quran. Dalil daripada Al-Quran. Macam biasa dengar lah tok-tok imam kat masjid baca Ustaz. Ya. Sama je dalil Ustaz, dia. Dalil apa yang maksud sama. dia Ustaz? Ya, iaitu wahai orang-orang yang beriman, difardukan, diwajibkan atas kamu berpuasa seperti mana ianya juga diwajibkan kepada umat-umat yang terdahulu daripada kamu. Moga-moga kamu bertakwa, agar kamu jadi bertakwa. Okey. Bermaksud takut dengan Allah lah. Maknanya Ustaz, puasa ni dah ada dah pensyariatannya pada sebelum daripada Nabi Muhammad SAW. Begitu Ustaz ya? Ya, betul. Okey, dan kita nak tengok Ustaz, bila disebut dalam ayat tadi, bila berpuasa objektif utamanya adalah untuk menjadi seseorang itu bertakwa. Betul ke Ustaz? Ya, ianya dapat menambahkan keimanan kita daripada satu Ramadan hingga ke satu Ramadan yang mendatang. Ada peningkatan dari sudut amal ibadah serta amalan seharian kita lah. Begitu. Maknanya kalau seseorang itu berpuasa sungguh-sungguh, maknanya di akhir puasanya itu dia akan dapat satu natijah menjadi orang bertakwa. Ya, betul Ustaz itulah dia punya kehendak daripada pensyariatan puasa tersebut. Okey, baik Ustaz. Dan itu daripada sudut Al-Quran. Adakah diceritakan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ustaz? Okey. Jika kita sebutkan tentang hadis daripada Habibun Al-Mustafa, terdapat satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Umar radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi ramadan. Jadi di situ ada dinyatakan tentang kefarduan, kewajipan berpuasa Ramadan pada akhir hadis tersebut. Okey, maknanya Ustaz, disebutkan apa maksud hadis ni sebenarnya Ustaz?
terbinanya Islam Ustaz Ya. Dia dalam setiap perkara dia ada dia punya rukun dia. Okey. Macam kita di Malaysia, ada rukun negara yang perlu betul. kita patuhi. Kepercayaan kepada Tuhan. Ya. Okey. Ya. Jadi di dalam Islam ada rukun-rukun yang perlu kita amalkan dan kita hayati. Seperti apa? Yang pertamanya, kita mesti mengakui bahawa Allah SWT serta Allah SWT sebagai Tuhan dan Rasulullah SAW sebagai pesuruhnya yang wajib kita ikuti. Yang kedua, mendirikan solat. Dan yang ketiga, mengeluarkan zakat. Yang keempat, menunaikan haji. Dan yang terakhir, berpuasa Ramadan. Oh, maknanya puasa ni terletak di dalam rukun-rukun Islam. Maknanya kalau dia buat rukun-rukun yang lain, tapi puasa tak buat, maka itu tak cukuplah rukun Islam Ustaz kan? Rukun tersebut ada kekurangan, perlu ditambah baik. Perlu ditambah baik. Tapi Ustaz, yelah, bulan-bulan puasa ni kan kadang-kadang panas Ustaz. Saya betul. ni pula kerja berat. Boleh ke nak minta excuse ni? Ke hukum dia wajib kena buat semua orang ni Ustaz? Mungkin Ustaz boleh ceritakan apakah hukum sebenar berpuasa di bulan Ramadan ni Ustaz? Silakan. Okey, bagus situasi yang Aiman berikan tadi. Bagi puasa Ramadan ni ada dua hukum. Oh, okey. Al-awwal hukmuhu wajibun. Wajib liman annahu wajibun ala kulli mukallafin muslimin balighin aqilin wa yutiqu bisyam. Jadi dia yang pertama tu dia wajib. Hukum yang pertama pada yang mukallaf, Islam, telah baligh, berakal dan mampu untuk melaksanakan ibadah puasa tadi. Maknanya yang mukallaf lah. Yang mukallaf. Habis tu baby tu tak boleh lah. Baby masih belum boleh lagi. Masih belum boleh lagi sebab dia bukan mukallaf Ustaz. Ya, saya. Tapi di bawah tu kita nampak ada mubah lah Ustaz. Ya. Yang mubah ni apa pula Ustaz? Golongan-golongannya. Okey. Untuk yang mubah ataupun yang harus berpuasa, bermakna mereka sekiranya hendak berpuasa, ianya dibolehkan, dan dibolehkan juga untuk mereka meninggalkan puasa Ramadan dengan syarat mereka mengqada puasa tersebut. Penyataan di dalam buku teks tertulis di situ, yubahu lil musafir safaran tawilan mubahan tarkus siyami. Yubahu lil musafir safaran tawilan tarkus siyami iza safara qabla tulu'il fajr. Diharuskan bagi musafir yang melalui perjalanan panjang untuk mereka meninggalkan puasa mereka. Macam saya nak pergi ke Langkawi ni Ustaz. Ya. Macam mana? Boleh ke saya meninggalkan puasa? Ya, ianya diharuskan. Dan dia ada lagi satu kategori. Ada kategori lagi? Yang tadi yang musafir. Yes. Kemudian kategori yang keduanya adalah untuk mereka yang mendapat penyakit. Yubahu lil marid maradan syadidan bitarkis siyam in ajazal ala saum. Maknanya ada dua. Satu yang bermusafir, satu yang sakit Ustaz. Ya. Ya. Tapi kalau setakat sakit-sakit gigi apa semua tu tak aci lah Ustaz ya, betul. Sakit-sakit sikit-sikit tu tak aci lah. Tapi syaratnya adalah kena ganti balik Ustaz. Baik. Jadi bila kita sebut tentang puasa ni Ustaz, dia ada syarat-syarat yang perlu kita penuhi untuk berpuasa ni Ustaz. Ya, betul Aiman. Sebab mungkin acong dekat rumah tu, raju kat rumah tu, dia orang ni kena puasa juga Ustaz. Okey, bagus Aiman. Okey, dia ada syurutu wujubi saum, syarat-syarat yang wajib atau mewajibkan seseorang itu berpuasa. Al-awwal al-Islam. Okey. Bermakna la yajibus saum alal kafir. Mereka yang belum memasuki Islam tidak diwajibkan atas mereka berpuasa. Kalau dia pun nak berpuasa boleh juga, tapi tidak diwajibkan. As-tsani al-bulugh, iaitu baligh. Bermakna la yajibus saum ala sabi.
autif ghairu mumayyiz. Budak-budak kecil belum boleh lagi lah. Okey. Kalau kata nak latihan tu boleh juga. Kan? Tapi tak wajib atas mereka. Kemudian atalis al-aqlu, yang ketiga berakal. La yajibu saumu ala man waqa'a alaihi junun wasakran wal irma jami'an nahar. Kalau seorang tu dia jatuh pingsan ke ataupun dia mabuk sepanjang siang Ramadan, tidak wajib atas mereka berpuasa. Baik Ustaz, maknanya tadi Acong tu kena puasa sebab dia Ahmad Acong. Dia baru masuk Islam Ustaz. Kan? Jadi maknanya syarat dia kena Islam lah kan? Ya, syarat utama dia kena Islam. Dan juga kanak-kanak tu walaupun dia tidak diwajibkan untuk berpuasa, kalau kita nak suruh dia puasa juga boleh ke Ustaz? Boleh Untuk untuk latihan. Puasa mereka itu sah. Okey, baik Ustaz. Jadi ini yang kita sebutkan sebagai syarat wajib puasa. Baik Ustaz. Dan kalau kita nak tengok seterusnya Ustaz. Okey. Untuk yang seterusnya, kita akan menyentuh tentang al-iqamah, iaitu bermukim. Okey. Bermukim ini juga merupakan salah satu daripada syarat wajib berpuasa. Tidak diwajibkan berpuasa bagi mereka yang bermusafir. Thumma asyurutul akhir al-itaqah. Mampu atau layak untuk berpuasa. La yajibu saumu 'alal ajiz wal marid. Tidak diwajibkan berpuasa bagi mereka yang lemah dan juga bagi mereka yang ditimpa sakit. Sakit yang kuat lah maksudnya. Maknanya sakit tu sakit yang mungkin dapat pengesahan daripada doktor menyebabkan kesihatan itu, dia boleh untuk tidak berpuasa. Dan paling penting sekali Ustaz, kena ganti puasa. Kan, Ustaz, kena ganti puasanya. Okey, baik. Jadi bila kita bermusafir tu, itu satu keringanan untuk kita lah. Tapi yang paling penting sekali, musafir itu kena niat yang baik. Bukan musafir itu nak pergi untuk melakukan kemungkaran. Betul Ustaz? Ya, betul. Tepat sekali. Baik Ustaz, boleh kita teruskan lagi? Okey, boleh. Okey, dipersilakan Ustaz. Okey, bagi mereka yang meninggalkan puasa seperti mana yang dinyatakan oleh Aiman tadi, sama ada dengan sebab musafir ataupun disebabkan mereka ni keuzuran, bagi golongan yang telah berusia, mereka mesti mengqada puasa mereka. Okey. Jadi, setelah kita mengetahui beberapa syarat wajib ni, saya naklah bagi sedikit soalan ujian pada Aiman mewakili murid-murid kan di rumah. Okey. Tapi murid-murid kena bantu saya untuk jawab soalan. Boleh tak? Okey. Alright. Okey, di antara soalannya saya bagi dua situasi. Okey. Situasi yang pertama, qala syakhsun bi annahu sayazhab ila al-umrah fi yawm as-sabi' min syahri Ramadan. Hal yajuzu alaihi tarku siyami bisabab as-safar. Dia nak pergi musafir menuju ke Baitullah untuk menunaikan umrah daripada Malaysia nak ke sana. Dah lebih 2 marhalah dah tu. Baik. Kan? Boleh tak dia meninggalkan puasanya? Oi, makanan dalam flight tu sedap-sedap lah Ustaz. Tak mampu nak tahan. Jadi saya pun meninggalkan puasa tu atas sebab yang pertama, tempatnya tempat yang baik. Dan yang keduanya disebabkan lebih daripada 2 marhalah. Betul Ustaz? Ya, betul jawapan Aiman. Bagus jawapan Aiman. Ustaz? Saya bagi Aiman 5 nujum. Okey, alhamdulillah. Ada 5 bintang. Okey. Baik, seterusnya Ustaz. Soal tani. Ughmiya Hashim lahzatan bisababi darbat syamsiyah nahar Ramadan. Fahal yasihhu sawmuhu. Jadi Hashim ni dia tengah berlari-lari lah siang. Seronok main-main dengan kawan-kawan kan. Tiba-tiba dia rasa macam pengsan. Dia kan nak pengsan. Pengsan betul. Pengsan betul. Tapi pengsan sekejap je. Adakah dikirakan sah puasanya itu? Alamak. Soalan ni susah juga Ustaz. Dia macam teka-teki kan. Tapi Ustaz, saya teringat tadi Ustaz ada menyebutkan tentang syurut wujubus saum. Itu salah satunya ghairul akil Ustaz. Maknanya orang yang tidak berakal ni boleh meninggalkan puasa. Betul ke Ustaz? Ya. Bagi mereka yang ghairu akil ataupun dinamakan sebagai al-junun.
Dia pengsan tu sekiranya ia melepasi seluruh waktu siang Ramadan daripada terbit fajar sehingga tenggelam matahari, maka tidak diwajibkan bagi mereka berpuasa. Okey. Akan tetapi sekiranya mereka sadar walau seketika, lau afaqa lahzatan fasaumuhu sahihun. Jadi kalau kata dia tersadar, dia pingsan tapi dia tersadar seketika, maka puasa mereka tu dikirakan sebagai sah. Boleh meneruskan puasa. Okey. Jadi jawapan saya tu betul ke tadi, Ustaz? Jawapan Aiman tu kurang tepat, Ustaz, saya bagi 3 bintang. 3 bintang. Okey, baik. Maknanya dekat sini, Ustaz, bila mana kita dah sedar tu, Ustaz, bolehlah puasa, Ustaz. Ya, betul. Okey, baik. Jadi, Ustaz, kalau kita nak melihat tentang murid-murid dekat rumah ni kan, di mana mereka boleh rujuk, Ustaz? Okey. Murid-murid di rumah boleh merujuk bahan-bahan latihan dalam portal My Sumber, portal Delima Sumberku. Portal Delima Sumberku terdapat bahan-bahan latihan berkaitan tajuk puasa Ramadan, daripada definisi, kemudian syarat, rukun serta sunat-sunat puasa. Okey, baik. Kita nak tahu berkaitan dengan rukun dan syarat-syarat puasa. Tapi selepas ini, Ustaz. Okey, murid-murid jangan ke mana-mana, kembali selepas ini Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bulan Ramadan, bulan yang berkat, bulan rahmat dan bulan utama. Pahala digandakan, doa diterima. Bulan Lailatul Qadar yang istimewa. Alright, kembali dalam Didik TV KPM. Hari ni kita nak cerita berkaitan dengan puasa, Ustaz. Tapi dalam lirik lagu yang saya nyanyikan tadi, Ustaz, dia ada menyebutkan digandakan pahala di bulan Ramadan tu. Macam mana ceritanya, Ustaz? Jadi, Ramadan ni dia memang bulan paling istimewa bagi umat Islam. Satu-satunya bulan yang paling istimewa, yang mana ianya yang pertama merupakan bulan diturunkan Al-Quran. Okey, Syahrul Ramadanul lazi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatun minal huda wal furqan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sewaktu malam Ramadan ni, fi ashril awakhir, okey, di situ terdapat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar tu apa pula, Ustaz? Jadi sekiranya kita beroleh Lailatul Qadar, okey, maka ianya menyerupai amalan sebanyak 1000 bulan. 1000 bulan. 1000, Aiman. Okey. Bukan sikit, banyak tu. Okey, baik. Banyak tu, Ustaz. Itu di antara kemuliaan di bulan Ramadan. Quran diturunkan, malam Lailatul Qadar. Dapat satu malam menyerupai 1000 bulan, Ustaz. Wow. Jadi, Ustaz, bila kita sebut tentang solat, ada rukunnya. Tentang haji, ada rukunnya. Jadi, puasa ada rukun juga ke, Ustaz? Ya, puasa dia ada rukun dan dia ada syarat sahnya. Syarat sah puasa. Baik. Sebelum kita pergi rukun, Ustaz, kita pergi syarat dululah. Syarat sah puasa. Baik. Apa di antara syarat yang perlu ada untuk kita berpuasa ni, Ustaz? Okey. Setelah kita mempelajari, setelah murid-murid mempelajari tentang syarat wajib puasa, terdapat syarat sah puasa. Antara syarat sah puasa, yang pertama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga hendaklah ianya bebas daripada
sebarang halangan. Okey. Al-Islamu summa al-aqlu summa al-khulu 'anil a'zaril mani'ah. Jadi perkara yang pertama dan yang kedua kita telah ketahui, murid-murid semua telah ketahui. Perkara yang ketiga, hendaklah mereka yang hendak melaksanakan ibadah puasa tersebut bebas daripada sebarang halangan. Seperti apa je? Saya ingat halangan-halangan ni macam halangan larian berhalangan ni, Ustaz. Apa maksudnya halangan-halangan ni, Ustaz? Okey, halangan berpuasa antaranya yang pertama ianya khusus bagi wanita lah. Oh, wanita. Okey. Seperti haid. Jadi mereka ni tidak diwajibkan berpuasa. Kemudian wanita yang nifas selepas melahirkan anak. Dan yang terakhir adalah golongan yang irma jami'un nahar. Mereka yang pingsan sepanjang hari. Macam kes tadi itulah, Ustaz, ya? Ya. Pingsan. Pingsan. Okey. Jadi ini di antara halangan yang boleh membatalkan puasa mereka. Okey, baik, Ustaz. Maknanya ni di antara kalau kita sebutkan syarat sah puasa yang perlu kita jaga, yang paling penting sekali Islam, berakal dan tidak ada halangan. Maknanya bukan maknanya halangan ini bukan setakat halangan tak boleh keluar rumah ke apa. Tapi bukan sebab Covid. Tapi dia sebab ada keuzuran yang diharuskan oleh syarak supaya mereka ni tidak berpuasa. Okey, baik. Ini special lah untuk orang perempuan, special kan? case, ya. Okey, baik. Tapi mak-mak yang di rumah tu walaupun tak boleh berpuasa, kalau siapkan makanan juadah untuk anak dan suami pun boleh dapat pahala, Ustaz, kan? Ya, betul tu, Aiman. Okey, baik, Ustaz. Okay. Baik, boleh kita pergi kepada rukun, Ustaz? Okey. Kalau kita solat ada rukun, haji ada rukun. Kalau puasa ni ada rukun ke, Ustaz? Puasa dia ada rukun. Tadi kita dah belajar tentang rukun Islam. Betul. So puasa dia duduk pada bahagian yang terakhir, yang kelima. Alright. Sekarang kita masuk rukun puasa pula. Okey. Rukun puasa dia ada dua je, Aiman. Al-awwal an-niyah, was-tsani al-imsaku anil mufattirat. Jadi yang pertama itu adalah niat. Yelah, ibadat apa pun semua mula dengan niat, betul, Ustaz? Ya, betul. Okey, macam mana niatnya? Usolli ke macam mana, Ustaz? Okey. Niat dia ada syarat niat pada niat tersebut. Bila nak kena niat ni? Tabitun niyah fi saumi Ramadan wal qada wal fidyah. Jadi niat tu dia wajib pada puasa Ramadan yang pertama, yang kedua puasa qada, yang ketiga bagi mereka yang fidyah. Okey. Buat fidyah tu kafarah puasa lah. Seterusnya sah niat berpuasa sunat qabla tulu'il fajri wa qabla zawal. Okey, sah bagi mereka yang hendak melaksanakan ibadah puasa sunat sekiranya mereka terlupa. Okey, selepas terbit fajar dan sebelum gelincir matahari. Yelah, celik-celik mata tu dah subuh. Dah subuh. Dia nak puasa kan, puasa sunat. Kan? Tapi maknanya waktu tu pun boleh lagi. Waktu tu pun masih boleh lagi. Betul tu, Ustaz. Apa di antara contoh-contoh niat yang boleh kita mudah lah untuk ingat ni, Ustaz? Silakan. Jadi di antara contoh niat yang mudah bagi murid-murid mengamalkan antaranya nawaitu sauma ghadin an ada'i fardi syahri Ramadan hazihi sanati lillahi ta'ala. Okey. Kalau kata dekat dalam TV bulan puasa kan dia ada keluarkan dia punya lagu tu kan. Lagu niat berpuasa. Macam itulah niat dia. Saya cuba boleh, Ustaz? Okey, boleh. Nawaitu sauma ghadin an ada'i fardi syahri Ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Saya ingat lagu, Ustaz. Ya, terbaik, Aiman. Saya bagi double thumbs up. Double thumbs up. Berapa nujum berapa, Ustaz? Nujum khamsa nujum. Alhamdulillah. Baik, Ustaz. Ini untuk yang pertama, kok macam mana kena niat lah. Tapi kalau kita nak niat, orang kata sebelum tidur tu lah, takut terlajak, Ustaz. Kita niat siap. Boleh ke macam tu? Boleh. Ianya digalakkan oleh syarak. Okey. Maksudnya
sebelum kita tidur, yushtarat tabitun niyah fi shaumi Ramadan. Disyaratkan untuk kita bermalam tu, pada waktu malam tersebut kita sudah berniat niat untuk siap-siap. mengelakkan kita terlupa. Tapi kalau kita ingat pagi tu waktu sahur tu kita niatlah juga kan. Ya, betul. Okey baik Ustaz. Itu yang pertama dan yang kedua Ustaz. Rukun yang kedua, al-imsaku anil mufattirat mislu al-akl wasyarb wal jima'. Jadi Okey. 3 perkara yang membatalkan puasa ni, antara dia makan, minum ataupun bersama dengan isteri. So biasanya murid-murid ni dia kalau kata pergi ke bazar Ramadan tu kan. Okey. Segala macam makanan, lauk, pauk, air tu berbagai color macam pelangi. Oi, tak cukup ni Ustaz. Daripada bucu sini sampai ke bucu sana. Tu semua nak dicapai kan. Semua nak dicapai Ustaz. Jadi bila dah sampai ke rumah kan, tidak boleh untuk merasa makanan tersebut. Kan mak dia dah masuk ke dalam kan. Dia pun kata, nampak sedap kuih ni. Nak cuba rasa. Cuba rasa tu dah orang kata melanggar rukun puasa. Batal dah puasa dia. Jangan pandai-pandai ya. Okey baik Ustaz. Jadi bila kita berpuasa ni ni di antara satu orang kata apa ibadah yang ganjarannya Allah saja yang tahu. Ya. Allah saja yang tahu. Betul Ustaz ya? Ya betul. Tapi Ustaz macam tak cukup lagi lah Ustaz. Macam tak cukup lagi lah. Apa lagi amalan-amalan sunat yang boleh kita tambah ketika kita berpuasa? Maklumlah puasa ni kan, orang kata apa, malas je, ngantuk je, lapar je. Bulan apa Ramadan kita boleh buat lah dia jadi mengantuk mata kan. Kan? Okey Ustaz. Nak tidur je kan. Pagi sampai ke petang. Apa di antara amalan sunat Ustaz? Di antara amalan sunat puasa ni, al-awwal ta'jil iftar. Okey. Ta'jilul iftar ni maksud dia kita mensegerakan berbuka. Segerakan. Azan je kan, bunyi krek mic tu dia dah tangan dah dekat tu cawan dah. Dah macam ni dah. Standby dah kan. Allahu Akbar, terus bismillah dan minum. Okey. Okey, baik Asal ni as-sahur. Okey, hendaklah bersahur. Okey, itu sunat yang kedua. Okey. Yang ketiga, takhirus sahur. Dia kena melewatkan sedikit sahur tersebut. Okey. Takhirus sahur. Ada Ustaz. Okey. Melewatkan sahur macam mana Ustaz? Kalau azan pukul 5.30, kita nak melewatkan sahur tu pukul berapa? Maksudnya kita melewatkan sahur sekiranya azan dalam jam 5.30 tu. Pukul 5 cantik lah. Pukul 5 tu cantik lah. Kan? Jadi 15 minit sebelum azan tu kita dah berhenti. Tapi biasanya orang menjamakkan makan malam dan juga sahur. Ramai kita sekarang ni disebabkan kesibukan kan. Pukul 12. Pukul 12. Dia dah sahur dah. Sambil tengok bola. Okey, Boleh dah seterusnya juga. Ustaz. Seterusnya, tarkul kalamil fahish, meninggalkan kata-kata yang buruk. Au kalamul bazi, meninggalkan kata-kata yang keji. Ni kalau kata istilah saya ni bahasa neraka. Bahasa neraka. Bahasa neraka. Kena elakkan. Kena elakkan. Siang Ramadan dan juga malam. Jaga mulut. Jaga mulut. Tapi lebih baik senyap Ustaz kena banyak zikir lah. Banyak zikir. Baik Ustaz, seterusnya. Wal khamis al-iktisalu anil janabah qabla al-fajr. Ya murid-murid. Jadi bagi mereka yang janabah, contoh pada Ramadan tersebutlah dia tiba-tiba mimpi malam tu. Menandakan tanda baligh kan bagi lelaki, maka disunatkan bagi mereka untuk mandi janabah sebelum terbit fajar. Okey, maknanya kena mandi wajib tu sebelum. Mandi wajib sebelum pada fajar. Sebelum terbit fajar. Okey, baik. Seterusnya Ustaz. Seterusnya yang keenam, doaul iftar. Doa sewaktu kita berbuka. Dekat nak berbuka tu berdoa. Waktu kita nak berbuka tu kita dah berdoa. Okey, sewaktu kita nak menghadap makanan. Okey, yang seterusnya, yang ketujuh, yang ni paling digalakkan oleh Habibuna Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taftirus shaimin, iaitu memberi makan bagi mereka yang berpuasa. Yalah, kita pack-pack kat rumah tu masak bagi lebih sikit. Masak tu kan, dia punya bau tu sampai ke rumah sebelah tu, kiri kanan.
Terbang. Dia terbang kan. Okey. Jadi kita bagilah sikit pada jiran-jiran kiri kanan kan. Kak Leha masak kari. Tak hantar apa ke buat kita kan. Tapi bab taftirus shaimin ni, dia murid-murid boleh sama ada menyediakan juada berpuasa tu mengantar ke masjid atau surau, ataupun mengantar juada berpuasa tu untuk golongan yang betul-betul memerlukan. Apa faedahnya Ustaz kalau kita memberi makan orang berpuasa ni Ustaz? Dia punya ganjaran pahala berganda-ganda. Kita dapat pahala seperti mana pahala orang lain yang berpuasa tu. Walaupun Kak Leha waktu tu tak berpuasa. Dia boleh dapat pahala orang Dia tu. dapat pahala yang sama. Itu ada dalam hadis Nabi tu. Okey. Baik Ustaz. Okey. Jadi dan seterusnya tarkul hijama wal fasdu. Tarkul hijamati wal fasdi wa nahwihima. Hendaklah mereka meninggalkan hijamah dan juga al-fasd. Hijamah ni bermaksud berbekam. Berbekam iaitu mengeluarkan darah daripada arteri vena. Urat salur darah kita yang besar ni lah, ya. Ataupun berbekam ni maksudnya berbekam menggunakan apa? Cup tu lah. Al-fasdu tu yang mengeluarkan darah daripada arteri vena. Maknanya kalau kita nak buat tu lepas berbuka puasa okey ke Ustaz? Lepas berbuka puasa boleh. Boleh nak buat berbekam ataupun al-fasdu, tapi hukumnya makruh. Makruh. Jadi saya rasa murid-murid kita pun alhamdulillah nampak macam dah clear dah tu rukun, syarat dan sebagainya, dan kita akan bersama lagi selepas ini. Ustaz, kita berehat seketika. Okey. Baik, murid-murid jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, bersama dengan saya Aiman Sufian Azman di Didik TV KPM. Hari ini kita belajar berkaitan dengan kewajipan kita berpuasa ni Ustaz dalam menengah rendah. Baik, hari ini kita dah sebutkan berkaitan dengan syarat, rukun, sunat dan sebagainya. Jadi apa di antara soalan yang boleh kita sebutkan pada hari ini Ustaz? Okey, saya nak bagi dua soalan. Okey. Soalan ni jangan susah tau. Soalan ni orang kata soalan terakhir. Okey, baik. Okey, soalan terakhir. Untuk saya menguji Aiman dan juga murid-murid di rumah. Tentang kefahaman murid-murid berkaitan tajuk puasa yang kita pelajari pada hari ini. Okey, baik. Silakan. As-sualul awal, taraka rajulun niyatas siyamil mafrud muta'ammidan. Taraka rajulun niyatas siyamil mafrud muta'ammidan. Fahal yujzi alaihi. Seorang tu dia puasa daripada pagi sampai ke petang, tengok buka pun dia ikut buka sama tapi tak niat. Rasanya macam tak sah lah Ustaz. Sebab apa dia tak sah? Sebab dia berada pada rukun puasa. Ada dua rukun dari Ustaz. Salah satunya adalah niat. Jadi saya rasa tak sah lah Ustaz. Ya, betul tak sah. ke? Ya, betul jawapan Aiman. Okey, alhamdulillah. Berapa markah? Terbaik Aiman. Saya bagi double thumbs up. Double thumbs up. Baik Ustaz. Soalan seterusnya? Okey, soal sani, hal yaqdi saum ala man ughmiya alaihi jami'an nahar. Hal yaqdi saum ala man ughmiya alaihi jami'an nahar. Kalau kata seorang tu dia pengsan daripada pagi sampailah ke petang, ataupun dia berada di hospital, okey, dibius, jadi dia tak sadar, daripada pagi sampailah ke waktu berbuka, okey,
Tapi malam tu dia sadarlah. Adakah mereka ni diwajibkan qada? Saya rasa lah Ustaz saya rasa dia diwajibkan qada Ustaz. Betul ke? Ya, betul Aiman. Tepat sekali. Alhamdulillah. Mumtaz. Tapi yang kebiasaannya bukan pingsan Ustaz. Dia tidur pada pagi sampai ke maghrib. Boleh juga. Itu ramai Ustaz. Akan tapi dia luputlah dia punya ganjaran pahala puasanya tu. Sebab waktu puasa ni kita digalakkan. Okey. Digalakkan untuk beramal ibadat. Di siang hari berzikir dan juga mendirikan malam dengan membaca Al-Quran, solat tarawih dan juga iktikaf. Okey, baik Ustaz. Jadi alhamdulillah Ustaz, saya dah clear dah apa yang Ustaz sebutkan daripada awal tadi takrif sehingga ke akhir ini. Jadi apa yang saya boleh rumuskan dalam pembelajaran kita pada hari ini Ustaz, di dalam bulan Ramadan inilah kita kena merebut sebanyak-banyaknya peluang untuk kita mendapatkan pahala, betul Ustaz? Ya, betul. Dan yang paling penting sekali adalah bulan Ramadan inilah bulan yang kita kena memperbanyakkan bacaan Al-Quran, berzikir, bersedekah dan sebagainya. Betul Ustaz? Ya, betul. Tepat sekali. Baik, dan apa rumusan daripada Ustaz pula? Silakan. Okey, rumusan daripada saya, kita telah mempelajari tentang takrif, pengenalan puasa tadi, kemudian kita dah mengetahui dalil-dalil pensyariatan puasa, kita telah mengetahui tentang rukun, syarat sah dan syarat wajib puasa. Okey, jadi Aiman pun dapat mengingat keseluruhan tajuk yang kita bentang hari ini dengan baik. Aiman dapat menjawab dengan baik. Alhamdulillah. Jadi tahniah saya ucapkan kepada Aiman. Terima kasih banyak Ustaz. Dah banyak dah nujum saya dapat ni. Banyak dia berbintang-bintang dah kan. Okey. Jadi segala perkara yang kita belajar pada hari ini hendaklah kita praktiskan. Okey, sewaktu kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Okey, baik Ustaz. Kalau saya ni maklumlah ya, saya ni ketua kelas, rajin sikit Ustaz. Kalau nak buat latihan ni Ustaz, kita nak buka dekat mana untuk kita mendapatkan latihan-latihan tu Ustaz? Silakan. Okey, untuk latihan bab puasa ni, bab puasa insya-Allah saya akan mengupload bahan-bahan dalam portal Delima Sumberku. Okey. Anak-anak pelajar, murid-murid serta guru-guru boleh membuka portal Sumberku, portal KPM Delima Sumberku. Di dalam portal tersebut telah disediakan soalan-soalan latihan berkaitan tajuk puasa. Okey, baik Ustaz. Jadi kalau kita lihat tentang puasa ni Ustaz, apa di antara orang kata kelebihan, hikmah yang boleh kita dapat di samping perut boleh slim tau. Kalau kita puasa ni kan? Ya. Okey Ustaz, apa kelebihan lagi yang boleh kita dapat orang kata bila kita berpuasa ni Ustaz melatih diri kita untuk melihat orang yang lebih susah, betul ke Ustaz? Ya. Ya. Kadang-kadang lah dia ada time frame dia. Kalau kata saya rasa terlalu sibuk sangat, okey, saya suka pergi ke kawasan-kawasan yang penduduk orang kata golongan marhen. Jadi saya pergi untuk merasakan kesukaran mereka itu. Ustaz bawa makanan ke? Bawa makanan bagi pada mereka. Mereka apa respon mereka Ustaz? Mereka berterima kasih, bersyukur dengan kita. Jadi di situ kita akan dapat ganjaran pahala yang lebih bila kita memberi makanan kepada golongan yang memerlukan. Okey, dengan juadah-juadah yang istimewa. Inilah kelebihan bulan Ramadan yang mana kita dapat satu bulan tu je. Ya, dalam satu bulan je. Sebulan ganjaran dia berganda-ganda. Berganda-ganda. Baik Ustaz, kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz Ismail dan kita ucapkan terima kasih kepada penonton-penonton yang terus setia bersama dengan kami. Jangan lupa bila masuk bulan Ramadan nanti, jangan ponteng puasa tau. Puasa penuh. Jadi kita berakhir di sini di Didik TV KPM. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa. Ma'assalamah.